perkenalan, saya ialah Cikgu Suzita. Saya merupakan guru sekolah yang mempunyai kelulusan ijazah pertama Sains dengan Pendidikan, major Fizik, minor Matematik, keluaran USM 2002. Alhamdulillah, saya dah berjaya menjadi seorang guru selama 18 tahun. Berikutan daripada keadaan kekangan pembelajaran sekarang, saya terpanggil untuk memberi sumbangan ilmu kepada anak-anak didik sekalian, iaitu saya cuba untuk membantu anda dalam subjek fizik. Saya yakin dan percaya banyak sekolah yang belum lagi dapat menghabiskan silibus, terutama subjek-subjek yang sangat kritikal seperti fizik, adalah sukar untuk belajar secara bersendirian ataupun belajar hanya dengan cara online, dengan cara menjawab soalan tanpa bimbingan daripada guru. Mungkin insya-Allah sedikit sebanyak daripada apa yang saya nak kongsikan ini dapat membantu anda. Okey, baiklah, saya akan cuba mulakan dengan bab yang pertama untuk tingkatan 5, iaitu bab gelombang. Okey, baiklah, kita boleh mulakan sekarang untuk bab gelombang. Di sini saya akan memperkenalkan gelombang. Apakah itu gelombang? Gelombang ini sebenarnya dihasilkan oleh getaran ataupun ayunan. Untuk lebih jelas, kita ambil satu contoh. Apabila kita bercakap dan kita melontarkan suara, apabila kita pegang pada leher kita, kita akan dapat rasakan getaran berlaku di bahagian leher dan suara kita dikeluarkan. Suara merupakan satu gelombang bunyi yang dihasilkan daripada getaran. Baiklah. Maksud di sini ialah terdapat ayunan yang berlaku pada pita suara kita yang menyebabkan bunyi dapat dihasilkan. Okey, ini adalah contoh satu ayunan lengkap yang akan menghasilkan gelombang. Okey, gabungan banyak gelombang lengkap akan menghasilkan suatu gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang elektromagnet dan sebagainya. Baiklah, sekarang untuk tingkatan 5, gelombang merupakan bab yang pertama dan juga gelombang merupakan silibus bagi pelajar tingkatan 4 untuk topik yang kelima. Jadi topik ini adalah sesuai untuk kedua-dua level ya, okey, untuk pelajar tingkatan 5 dan juga untuk pelajar tingkatan 4. Baiklah, gelombang terbahagi kepada dua, dikelaskan kepada gelombang mekanikal dan gelombang elektromagnet. Okey, gelombang terbahagi kepada dua, iaitu gelombang mekanikal dan gelombang elektromagnet. Okey, apakah perbezaan antara gelombang mekanikal dan gelombang elektromagnet? Gelombang mekanikal merupakan gelombang yang memerlukan medium untuk memindahkan tenaga dari satu titik ke satu titik yang lain, ataupun dengan kata lain memerlukan medium untuk merambat. Contoh gelombang mekanikal ialah gelombang bunyi dan gelombang air. Manakala gelombang elektromagnet adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat atau untuk memindahkan tenaga. Contohnya ialah gelombang cahaya dan sinar gamma. Gelombang cahaya daripada matahari, antara matahari dengan bumi mempunyai ruang vacuum. Okey, ruang vacuum adalah satu ruang kosong yang tiada sebarang medium.
Walaupun terpisah oleh ruang vacuum, gelombang cahaya dapat sampai ke permukaan bumi. Tetapi gelombang bunyi adalah gelombang mekanikal yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, apabila saya berada di dalam kereta dan saya tutup cermin kereta dan awak berada di luar kereta, adakah kita boleh berkomunikasi secara jelas? So, memang tak boleh. Awak tak boleh dengar suara saya dan saya juga tak boleh dengar suara awak. Kenapa? Kerana kita terpisah dan tak ada medium yang dapat menghubungkan kita. Apabila cikgu buka tingkap kereta, udara bertindak sebagai medium untuk memindahkan suara saya kepada awak dan awak dapat mendengar dan kita boleh berkomunikasi. Itu maksudnya, maksud medium diperlukan untuk perambatan ataupun pergerakan gelombang tersebut. Okey, saya harap anda jelas saya memberikan perbezaan antara gelombang mekanikal dan gelombang elektromagnet. Okey, dan terdapat dua jenis gelombang yang iaitu gelombang membujur dan gelombang melintang. Okey, antara tadi cikgu bagi dua contoh cikgu bagi dua contoh, iaitu yang pertama untuk gelombang mekanikal tadi saya bagi dua contoh. Gelombang mekanikal tadi saya bagi dua contoh, satu ialah gelombang bunyi dan satu lagi ialah gelombang air. Okey, antara gelombang bunyi dan gelombang air ini juga merupakan dua jenis gelombang yang berbeza, iaitu gelombang bunyi merupakan gelombang membujur, manakala gelombang air merupakan gelombang melintang. Apa maksud gelombang membujur dan apa maksud gelombang melintang? Okey, sekarang yang membezakan antara gelombang membujur dan gelombang melintang ialah dua komponen. Yang pertama ialah arah gerakan zarah gelombang. Okey, apa maksud dia? Apa maksud arah gerakan zarah-zarah gelombang? Zarah-zarah. Okey? Zarah-zarah. Anda pasti faham apa maksud zarah-zarah. Semua objek semua jirim terdiri daripada zarah-zarah. Zarah-zarah adalah partikel yang paling kecil. Contohnya zarah-zarah udara. Zarah-zarah udara, zarah-zarah air. Okey? Bagaimanakah zarah-zarah ini bergerak untuk gelombang membujur dan juga apakah perbezaan untuk gerakan ataupun getaran zarah-zarah bagi gelombang melintang. Okey, arah gerakan zarah-zarah ataupun arah getaran zarah-zarah. Okey, yang kedua ialah arah perambatan gelombang. Dengan kata yang lebih ringkas, perambatan ialah pergerakan. Ke manakah gelombang itu bergerak? Baiklah. Anda perlu membezakan gelombang membujur dan gelombang melintang. Baiklah, sekarang kita nak menghuraikan. Saya nak menghuraikan ciri-ciri gelombang melintang dan ciri-ciri gelombang membujur. Okey? Untuk gelombang melintang, arah gerakan zarah-zarah ataupun arah getaran zarah-zarah adalah berserenjang. Berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Maksud berserenjang ialah gerakan zarah-zarah adalah ke atas dan ke bawah. Okey? Ke atas dan ke bawah. Naik dan turun. Okey? Naik dan turun. Okey, dan arah perambatan ataupun arah pergerakan gelombang adalah secara melintang. Okey, so daripada sini kita boleh nampakkan arah getaran zarah-zarah adalah berserenjang dengan arah
pergerakan ataupun arah perambatan gelombang. Okey, ini ialah arah perambatan gelombang. Arah perambatan gelombang. Okey, ke depan dan ke belakang. Ke hadapan dan ke belakang. Okey, manakala arah getaran zarah gelombang. Arah getaran zarah gelombang adalah ke atas dan ke bawah. Okey, so antara arah pergerakan zarah-zarah, arah getaran zarah-zarah gelombang dengan arah perambatan gelombang adalah berserenjang. Maka kita mentakrifkan gelombang melintang adalah gelombang yang mempunyai arah getaran zarah-zarah gelombang adalah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey, sekali lagi saya ulang. Maksud gelombang melintang ialah gelombang yang mempunyai getaran zarah-zarah gelombang adalah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Baiklah. Dan yang manakala gelombang membujur pula ialah gelombang yang mempunyai arah gerakan zarah-zarah gelombang adalah berselari dengan arah perambatan gelombang. Okey, apa maksud dia? Maksud dia, contoh dia gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah contoh gelombang membujur. Apabila saya nak bercakap dengan anda, awak berada di situ, untuk awak dengar suara saya dengan lebih jelas, saya akan membuat satu saya akan menjuruskan suara saya kepada awak. Okey, contohnya pelajar 1, pelajar 2. Pelajar 1, pelajar 2, saya menghalakan badan saya kepada pelajar 1 dan saya cuba membentukkan suara saya ni direct kepada anda. Okey, hello Azlina. Okey, so maka Azlina akan dapat dengar dengan lebih jelas. Kenapa? Kerana suara saya adalah bergerak. Getaran gelombang bunyi yang dihasilkan oleh saya adalah secara bergerak ke hadapan dan ke belakang. Manakala arah perambatan gelombang juga adalah ke depan dan ke belakang. Okey, itulah yang mentakrifkan arah perambatan gelombang adalah berselari dengan arah getaran zarah-zarah gelombang. Okey, baiklah. Saya memberi takrifan dengan lebih jelas lagi. Gelombang membujur adalah gelombang yang mempunyai arah perambatan gelombang adalah berselari dengan arah getaran zarah-zarah gelombang. Manakala gelombang melintang ialah gelombang yang mempunyai arah perambatan gelombang berserenjang dengan arah getaran zarah-zarah gelombang. Contohnya, untuk gelombang melintang paling jelas ialah gelombang air. Apabila kita membaling sesuatu objek ke dalam air ombak, okey, yang lebih jelas air ombak. Contohnya bola. Okey, kita baling ke dalam laut pantai. Okey, kita akan nampak pergerakan bola itu akan menjauhi kita, naik dan turun, naik dan turun. Naik dan turun pergerakan bola tersebut menunjukkan bahawa arah getaran zarah-zarah gelombang. Okey, arah getaran zarah-zarah gelombang ke atas dan ke bawah. Manakala bola tersebut menjauhi kita, itu adalah arah gerakan gelombang, arah perambatan gelombang. Manakala ini dapat ditakrifkan bahawa naik dan turun serta ke depan dan ke belakang adalah satu keadaan yang berserenjang. Dengan kata lain, gelombang melintang adalah gelombang yang mempunyai
arah perambatan zarah-zarah gelombang dan arah pergerakan gelombang adalah berserenjang. Okey, saya harap anda jelas perbezaan antara gelombang melintang dan gelombang membujur. Okey, apabila anda jelas tentang itu, maksudnya anda dah faham terdapat dua bentuk gelombang, iaitu gelombang melintang dan gelombang membujur. Saya dah memberikan satu contoh untuk setiap bahagian, iaitu gelombang melintang adalah gelombang air dan bagaimana pergerakan gelombang air dicontohkan dengan bola yang sedang bergerak di dalam air, ada dalam ombak pantai. Manakala gelombang bunyi adalah gelombang yang arah perambatan gelombangnya adalah selari dengan arah gerakan gelombang, iaitu diberikan contoh suara saya menjuruskan kepada Azlina. Anda jelas? Okey.